Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa sekalian alam. Dialah yang Maha Pencipta, Dialah yang Maha mentadbir, Dialah yang Maha mengatur segala-galanya. Daripadanya kita datang dan kepadanya kita semua akan kembali. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bertemu sekali lagi pada pagi ini dengan nikmat dan anugerah yang Allah kurniakan kepada kita. Dapat kita kembali ke dalam kitab kita atau bacaan kita berkaitan dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang berkisar tentang tauhid dan pengesaan kepada Allah yang Maha Satu. Maka dalam hidup kita, sebagaimana kita ingatkan, inilah yang paling utama dalam hidup. Inilah yang paling utama dalam hidup, bahawa kita hidup mempertuhankan Allah yang Maha Agung. Janganlah kita mati melainkan dalam keadaan kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam masa yang sama, ada orang dia dah mengucap dah la ilaha illallah, tanpa sedar dia terjerumus kepada perkara-perkara yang membatalkan syahadah dia. Dan ini yang bahaya. Bahaya ialah bila dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang mana dia tak sedar. Sedangkan bahaya syirik itu, amalan-amalan dia yang dia buat akan ditolak oleh Allah dan menjadi sia-sia seperti debu-debu yang berterbangan. Untuk kita mengelakkan perkara tersebut dan membentengi tauhid yang ada dalam hati kita, maka semestinya kita belajar dan tahu apakah perkara-perkara yang merosakkan tauhid dan boleh membatalkannya. Kadang-kadang orang tak tahu, dia mengucapkan perkataan kufur dalam keadaan dia rasa aku hanya bergurau saja. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu dalam hati dia yang dia tak sedar perkara tersebut membatalkan syahadah dia. Semisal saya dah sebut sebelum daripada ni, ada nawaqidul iman atau nawaqidut tauhid. Pembatal kepada tauhid ni ada banyak. Berkisar tentang menduakan dan mengingkari Allah Azza wa Jalla. Antara lain ialah orang yang menganggap semua agama ni sama. Dia memang dia tak sembah Tuhan lain, dia sembah Allah. Tapi dalam hati dia beriktikad, aku sembah Allah, orang tu sembah Tuhan dia, kita semua ni sama je. Yang penting kita baik dan tak kacau orang. Dan Allah ni akan menilai orang tu mengikut kebaikan dia, biarlah dia agama apa. Siapa yang beriktikad begitu, maka dia telah membatalkan iman dia kepada Allah. Walaupun dia tak sembah Tuhan lain, dia sembah Allah je, tapi dia telah mengkufuri ayat Allah, inna dina indallahil Islam. Dan dia telah mengkufuri ayat Allah Ta'ala kata, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama,
maka Allah tidak akan menerima dari mereka agama mereka, dan pada hari akhirat mereka termasuk dari kalangan orang yang rugi. Allah yang kata macam tu. Tiba-tiba dia kata apa? Tak apalah, kita agama mana-mana pun sama je, yang penting kita jadi baik je. Sedang dia beriman kepada Allah, tapi i'tiqad sebegitu dalam hati telah membatalkan syahadah dia. Sebab tu kita kena tahu apa yang membatalkan syahadah. Tidak mensyirikkan orang yang syirik atau tidak mengkufurkan orang kafir dalam kes tadi. Okay? Kita kata orang ni kufur bila dia sembah Tuhan selain dari Allah. Dia syirik dan tidak akan masuk syurga orang yang syirik. Dia kata, janganlah kata macam tu. Nanti apa pula hati keperasaan kecil hati orang kafir. Dia tidak mensyirikkan mereka, dia tidak mengkufurkan mereka. Malah dia kata mereka masih ada dalam syurga. Dia lupa di saat dia menjaga hati orang-orang kafir yang merupakan sahabat dan teman setia dia, dia lupa untuk jaga hak-hak Allah yang Allah Ta'ala telah jelaskan dalam Quran. Bila kita kata orang kafir, kena kata kafir, bukan kita yang kata, kerana Allah yang suruh kita kata, qul ya ayyuhal kafirun. Bila kita sebut Allah Ta'ala, mereka orang yang syirik kepada Allah tak akan masuk syurga. Bukan kita kata. Sebaliknya, kita mengiyakan apa yang Allah sebut. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang mensyirikkan Allah, Allah haramkan dia masuk syurga. Jadi kita nak jaga emosi, hati, perasaan manusia ke, ataupun kita nak jaga apa yang Allah tetapkan kepada kita. Di sinilah letaknya beza orang yang bertauhid, sebenar-benar tauhid, dengan orang yang mana mereka menganggap tauhid itu hanyalah sekadar memenuhi syarat, tapi yang lebih utama mereka nak jaga hubungan mereka sesama orang-orang kafir dan sebagainya, dan lebih berat lagi nak jaga dunia mereka. Kenapa dia buat macam tu? Kerana dia ada kepentingan dunia. Kerana orang ni mungkin sahabat dia sepekerjaan, sahabat dia seperjuangan, sahabat dia sepolitik, sahabat dia sekampung, sahabat dia seperniagaan. Dia pun jadi macam takut hilang sesuatu dari agama kalau dia menyakiti hati orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang itu kita panggil kerana dunia. Kita dah baca surah Kahfi sebelum daripada ni, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, dan Allah ingatkan Nabi sebagai pihak pertama menerima ayat itu. Di saat Nabi SAW nak berdakwah, bukan nak ke jalan, nak berdakwah kepada orang bangsawan Quraisy. Tapi bangsawan Quraisy letak syarat, kalau kamu nak datang duduk dengan kami, boleh. Dengan syarat, tinggalkan kawan-kawan kamu yang Islam. Kerana mereka adalah golongan-golongan hamba, orang-orang bawahan, tak layak nak duduk dengan bangsawan Quraisy. Allah turunkan ayat Quran. Allah Ta'ala kata, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarlah, tahan dirimu, duduklah bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berdoa, yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi dan petang. Yuriduna wajhah, wala ta'du aynaka anhum, janganlah kamu palingkan pandangan kamu daripada mereka yang beriman ni. Turidu zinatal hayatid dunya, kerana semata-mata kamu nak kehidupan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu taat dengar cakap orang-orang yang
lalai dari mengingati kami. Man aghfalna qalbahu, yang kami lalaikan mereka dari mengingati kami. Wa kana wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah, dan mereka yang mengikut hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusan mereka melampaui batas. Allah Ta'ala kata stay dengan orang beriman. Jangan duk layan orang-orang kafir, yang mana sehingga kamu terpaksa tinggalkan apa yang Allah kata semata-mata nak memenuhi keinginan orang kafir. Maka hati-hati. Inilah yang hari ini kita nak baca. Bab kita hari ini bab 37. Tajuk dia termasuk syirik. Seorang yang menginginkan dunia dengan amalannya. Menginginkan dunia dengan amalannya. Kalau orang tanya, bukankah bab sebelum ni kita baca riak? Riak. Apakah riak itu termasuk daripada dunia? Ataupun penulis kita ni nak kepada perkara lain daripada itu? Kalau kita kata sama je riak dengan nak dunia ni, berarti penulis ni dia letak dua bab berulang-ulang. 36 pun bab riak, hal ni pun bab dunia. Pasal benda sama. Ataupun sebenarnya penulis kita ni dia nak benda lain daripada riak? Jawapannya yang kedua. Kerana riak adalah sebab manusia, pujian. Ada orang dia buat bukan untuk pujian, betul-betul untuk habuan dunia. Betul-betul. Manusia tak puji dia pun tak apa, tapi memang dia niat untuk dunia. Contoh, ada orang solat sebab dia nak kaya. Dia menega. Siapa nak kaya kena solat duha. Siapa nak kaya kena solat duha. Dia solat duha betul-betul sebab dia nak kaya. Orang tak puji ke tak apa. Aku nak solat duha ni sebab memang nak kaya. Dia letak itu keutamaan dia. Ataupun orang pergi belajar ilmu agama betul-betul supaya aku nanti balik ada kerja. Ini bukan kerana pujian, tak, memang kerana habuan dunia yang dia inginkan. Jadi bab ni lebih, orang panggil lebih luas daripada bab riak. Kerana jawatan, kerana keuntungan dunia, kerana apa lagi? Kedudukan. Orang tak puji. Riak ni sebab kita nak orang tengok, orang puji. Itu satu benda yang khusus, sebahagian daripada dunia. Tapi dunia secara umumnya, contoh-contoh orang nak kepada dunia ni secara khusus. Banyak. Sebagai contoh. Mana tadi? Okey. Kaman adzana liya'khudha ratibal muadzin. Seperti orang muazzin atau imam. Dia kalau tak kerana jadual dia memang tak tahu mana dia. Tapi kerana dia jaga tu sebab dia dibayar gaji untuk jadi imam. Dahsyat. Bukan kita nak sebut imam mana-mana, tapi ini contoh. Muazzin. Kenapa dia azan? Sebab dia ada gaji. Kalau orang tak bayar gaji, kadang-kadang orang pergi konon-konon nak sedekah pahala kepada si mati. Dia pun tanya, lauk malam ni lauk ke apa? Biskut tawar cicah haitan. Oh tak apalah, malam ni tak pergilah. Esok tanya lagi, malam ni ke apa? Malam ni pulut kuning dengan rendang daging. Jadi malam ni boleh lah kita pergi. Mu kata tadi nak mari niat sedekah pahala. Sebaliknya bila mu nak pergi, mu tanya makan apa. Sekarang ni buat tu kerana Allah ke kerana dunia? Ada lagi orang ambil package.
Kita pergi package sedekah pahala kepada orang mati 30 juzuk atas kubur. 30 juzuk baca atas kubur. Dia pun tanya, berapa ni nak bayar seorang-seorang? Kalau kita kata tak ada, tuan rumah dia memang dia kira kalau nak sedekah, kira sedekah je lah. Dia kata kalau sedekah lagu tu kita balik lah. Contoh. Itu satu bab dalam bab agama. Ada lagi dalam bab amalan-amalan lain. An yuridul martabah. Dia mengaji universiti. Ngaji universiti, betul-betul dia ngaji ni kerana asal dapat CJ. Lepas dapat CJ, kita boleh kerja. Lepas boleh kerja, boleh gaji, settle. Ilmu ni, alah, asal luluh je. Dah luluh, ada CJ, boleh minta kerja, beres. Ada tak orang lagu tu? So sekarang ni dia belajar ilmu tu untuk apa? Ada setengah orang siapa pergi ke Madinah. Dia kata kita mari Madinah ni kita nak ambil CJ dia ya, kita tak sayang ambil ilmu dia. Ada orang sebut macam tu. Berani-beraninya dia kata lagu tu. Pasal dia kata kalau ngaji Madinah ni jadi pelik pada orang. Dia panggil lah Wahabi ke berapa ke ngaji Madinah kan. Dia sebut siapa? Dia kata kita ngaji ni nak ambil CJ dia ya, ilmu dia kita tak nak ambil. Astaghfirullah. Beraninya dia kata macam tu. Apakah 4 tahun selama dia belajar tu, tujuan dia hanya tu, maka dia telah mensia-siakan umurnya kerana sekadar nak dapat habuan dari habuan dunia. Ada lagi. An yuridu daf'al adha wal amrad wal afat kaman ta'budallah kaman ta'abbada lillah kay yujzihi Allahu bihadha ad-dunya bimahabbatil khalqi lahu wa daf'is su'i anhu wa ma ashbaha dhalik. Dia menghendaki hilangnya kemudaratan dan kesusahan daripada dia. Bagi contoh, orang kata semayang ni, poster-poster dia ni memberikan kesihatan kepada tubuh. Dia pun ada sakit, dia kata instead aku bersenam, baik aku semayang. Waktu dia semayang tu dia memang ingat dia macam bersenam. Dan tujuan dia buat nak sihat. Lepas habis nyakit dia pergi, dia pun tinggalkan perkara tersebut. Sebab memang dia bersenam. Apa status solat dia macam tu? Dia buat untuk dunia. Ajaib juga ni. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini semua yang disebut contoh-contoh seandainya dia menjadi keutamaan. Tapi kalau dia menjadi perkara sampingan, dia buat kerana Allah. Kalau Allah janjikan orang yang salat, Allah Ta'ala kata wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah lapangkan rezeki bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW kata, siapa dia nak panjang umur dan murah rezeki, man sarrahu an yunsa'alahu fi rizqihi, apa tu, lupa dah, lupa lafaz dia. Siapa yang dia nak umur dia panjang, murah rezeki, falyasil rahimah, maka hubungkanlah silaturrahim. Dia buat tu kerana Allah. Aku pergi kerana Allah. Tapi kalau Allah nak, dengan sebab ni Allah Ta'ala bagi rezeki, dan sebab ni Allah panjangkan umur, mudah-mudahan Allah bagi apa yang Allah janji. Tapi dia buat tu kerana Allah. Nikmat yang dia nak tu dikira sebagai sampingan ataupun kerana janji dari Allah. Bukan kerana dia nak semata-mata kerana dunia tersebut. Itu tak apa. Kerana yang janjikan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan sampai ke tahap orang-orang sufi, yang mana orang sufi ni sebahagiannya kalau kita buat amal kerana syurga pun tak boleh. Sebahagian orang buatlah amal betul-betul kerana Allah, niat nak syurga pun tak boleh. Tak. Selama ada janji dari Allah, kita buat kerana Allah, mengharapkan janji dari Allah benar. Okay?
Sebab orang mengaji, kalau dia betul-betul kerana Allah, insya-Allah Allah lapangkan rezeki. Bab kerja tu nombor 2. Tapi setakat ni lah, kalau kita ngaji kerana Allah, nescaya Allah tidak akan sia-siakan orang yang benar-benar belajar kerana dia. Tapi jadilah niat kita yang paling utama kerana Allah. Kalau tiba-tiba dia buat kerana selain Allah, kerana dunia, jawatan, pangkat, kedudukan dan sebagainya, maka dia juga termasuk dalam syirik kecil. Termasuk dalam syirik kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa kita kata macam tu? Kenapa kita kata macam tu? Kerana Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surah Hud ayat 15 dan ayat 16. Allah Subhanahu wa taala kata, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Maksudnya, Allah kata, bukan saya kata ni, bukan orang lain kata, Allah yang kata. Dia selaku Tuhan yang memberikan pahala, dan selaku Tuhan, akhirat itu segala-galanya milik dia. Dia kata, Allah, dia kata, yang maksud dia, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Siapa nak dunia dan perhiasan dunia? Nuwaffi ilaihim, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, amalan-amalan yang mereka buat di dunia, kerana dunia, kami bagi apa yang dia nak. Allah bagi. Bukanlah kata bila dia niat kerana Allah, tiba-tiba kerana Allah, dunia hak dia tak dapat. Atau dia bukan, kalau dia niat bukan kerana Allah dan dia nak kepada dunia, tiba-tiba Allah kata, ni tak ada, ni bukan kerana Allah, ni tak dapat. Tak. Allah Ta'ala kata, siapa buat kerana dunia dan perhiasan dia, amalan-amalan yang dia buat di dalam dunia ni, kami akan bagi sebagaimana yang dia nak. Dia nak kaya kan? Ambil lah. Dia nak pujian manusia, ambil. Dia nak kerja, silakan. Nuwaffi ilaihim a'malahum, kami bagi. Wahum fiha la yubkhasun, bahkan mereka tidak akan dirugikan di dunia. Tak rugi sikit pun. Dia nego kaya. Ada yang kata hak tak semayang, hak tak lain cerita. Ini memang semayang dia buat ni kerana dunia. Buat kerana betul dapat. Tapi ingat, Allah Ta'ala kata, Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka, itulah orang-orang yang tidak memperolehi di akhirat kecuali neraka. Mana akhirat, dia tak ada apa-apa kecuali yang dia dapat apa? Neraka. Wa habita ma sana'u, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Hak selama ni buat tu dia ingat ke dapat pahala, rupa-rupanya buat kerana dunia, binasalah apa yang dia buat. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jelas tak jelas? Jelas. Allah Ta'ala kata, kalau buat kerana dunia, habis. Ni yang kita paling takut ni. Sebab tu ikhlas ni payah nak cari. Syirik ni payah nak nampak. Seperti semut hitam di atas batu yang hitam, di malam gelap yang gelita. Tengah ikhlas, minggu lepas kan kita cerita bab riak. Cerita bab riak.
Nak jaga hati ni, Allahu Akbar. Ha. Panjang pula dia tarik taranum dia hari ni. Ha. Baik. Apa dah kita sebut tadi? Apa dah ni? Payah nak jaga. Kita nak tengah-tengah buat, tiba-tiba mari juga rasa tu. Payah. Nak ikhlas ni memang payah. Yang boleh jaga, yang boleh bantu kita dalam keikhlasan ialah tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kadang-kadang kita buat mula-mula kerana Allah. Kita bagi cadangan, kita bagi idea, jaya. Lepas tu mungkin memang kita niat tak ada apa-apa. Kemudian orang lupa nak terima kasih. Kita jadi berasa hati. Contoh, Allah dia ni nanggung, tak ucap terima kasih pun. Kita bukan nak pun, tapi kita rasa macam agak terkilan. Contoh, Allah, bila kita baca sifat ahli syurga dalam Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Bila ahli syurga masuk syurga, dia kata kami dulu bagi makan betul-betul kerana Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan kami juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih, syukur daripada. Maknanya kalau dia syukur, ya, bukan kita tak nak. Bukan dia kita kata anti, jangan cakap syukur, jangan cakap terima kasih, nanti aku tak ikhlas. Tak ada lagu tu. Tak, kalau dia cakap pun ya, kalau dia tak cakap pun kita pun tetap. Ikhlas ni payah. Okey, mula-mula tangan kita ikhlas tu, itu dah. Tapi bila orang lupa, orang tu pun orang tak dono dia ni, alah dia ni nanggut kita mau. Contoh kita kata, yang mayu juga rasa dalam hati ni dak. Rasa juga Allahu Akbar. Tapi lepas lama-lama kita ingat balik, kita buat ni kerana siapa? Kalau kerana Allah, biarlah. Hanya Allah. Kadang-kadang boleh jadi memang Allah nak, Allah lupakan dia, Allah nak uji nilai keikhlasan kita. Boleh jadi sebab tu. Kalau Allah tak uji gitu, mungkin kita tak tahu nilai ikhlas kita ni setara mana. Dunia pun lagu tu juga. Kita ngaji tak dapat kerja. Contoh. Lepas tu duduk menega benda lain dan sebagainya. Kita tanya diri kita balik, kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Pagi tadi saya cerita tentang antara kita dengan Allah ni. Surah Al-Qasas ayat 65. Allah Ta'ala sebut, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Saat Allah panggil kita semua di akhirat nanti, Allah Ta'ala akan tanya kita tentang apa? Allah Ta'ala tanya kita tentang apa? Dia tanya tentang apa yang kita jawab risalah Rasul. Sebab tu kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, kalau kita kenal kebenaran, berpegang teguh tetaplah dengan kebenaran tersebut walaupun kamu duduk seorang diri. Kerana sampai hari akhirat yang Allah Ta'ala tanya adalah tentang kebenaran, bukan berapa ramai manusia bersama dengan kamu. Allah Ta'ala tak tanya berapa sama, ramainya pengikut. Tak. Kalau seorang Allah Ta'ala tak soalan dia, Nabi kata begini, apa jawapan kamu? Kalau kita kata seperti mana Nabi kata, selamat. Tapi kalau kita kata kerana nak memenuhi pandangan manusia, jawatan dan sebagainya, besar tanggungjawab dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Ada orang kerana jawatan yang sesat kena kata tak sesat. Pasal wallahu ta'ala alam. Tapi sesat
Mungkin dengan kekuasaan yang ada, dia kata tak sesat. Kenapa? Nak cari apa? Nak cari apa? Nak jawab apa? Belum nak cari apa tu, apa jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Allah Taala tanya, kenapa kamu buat macam tu? Itu soalan yang kita kena fikir. Jadi clear dalam ayat ni Allah Taala kata, siapa yang buat sesuatu kerana kehidupan dunia dan perhiasan, tak apa, kami bagi. Kami bagi kepada dia apa yang dia nak. Tak ada masalah. Tak kurang pun kekayaan Allah sedikit pun kalau Allah bagi kepada dia apa yang dia nak. Tapi kena ingat, sampai di hari akhirat, wa hafa ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tidak ada apa-apa padanya baginya di akhirat melainkan neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malu. Jadi apa dia? Kalau orang tanya, orang patut orang duk ngaji universiti ramai-ramai tu, nak dapat CJ, nak dapat kerja, salah lah ustaz. Contoh, kita sebut lagu tu tadi kan. Maka dalam syarahan dia, Syekh Salih Ibn Uthaymin mengatakan, sekiranya tidak ada dalam hati mereka tujuan di sisi syarak, maka dia termasuk dalam ayat itu. Kadang-kadang orang ingat ikhlas ni, dia ngaji bab ilmu agama je. Kalau dia ngaji doktor, memang nak jadi doktor. Kalau dia ngaji engineering, sebab memang nak jadi engineer. Kalau dia nak ngaji arkitek, memang architecture, memang nak jadi arkitek. Ustaz ngaji, nak jadi ustaz. Hak kena ikhlas ni, hak ustaz tu. Betul tak? Kadang-kadang ada orang anggap macam tu. Pasal dia kira ngaji agama yang kena ikhlas. Ngaji bab dunia tu memang kerana dunia dah, maka tak apa, tak ikhlas pun. Mungkin memang kerja dia bahagian dia. Dia kata apa? Dia mari rasa, saya ngaji bab dunia ustaz, bukan ngaji bab. Dia kata, tuan-tuan, ngaji perkara dunia pun kena ikhlas kerana Allah, baru dapat pahala. Ngaji doktor kena ikhlas kerana apa? Aku nak tolong orang. Ikhlas kerana Allah. Soal jawatan nak mari lepas daripada ni tak ada masalah. Tapi jangan kerana tak ada maksud syarak. Apa mengaji? Sebab aku nak jadi doktor. Habis tu, sebab nak jadi doktor. Tak ada nilai syarak dalam ngaji dia. Kalau dia kata, sebab apa? Sebab aku nak ada orang Islam jadi doktor. Contoh. Dan bila ada orang Islam jadi doktor, kita boleh jaga hukum-hukum waktu kita merawat pesakit kita dan sebagainya. Waktu kita nak rawat, kita nak baca bismillah supaya orang bergantung dengan Allah bila dia nak sakit dan sebagainya. Kena ada nilai Islam tu. Dan dia kena ikhlas. Arkitek, ngaji arkitek pun sekalipun, dia ngaji bab saya ni nak jadi arkitek, ngaji arkitek, tetap saja saya buat ni kerana Allah. Pasal apa? Pasal kita nak pahala daripada setiap apa yang kita lakukan. Janganlah seorang tu bila dia keluar, even waktu bab ngaji, kalau awak kerja, saya kerja bab dunia ustaz, bukan bab ngaji ni. Saya tidak email, tidak bilat. Kerja apa-apa pun ikhlas kerana Allah. Apa mau kerja? Kerana mencari rezeki yang halal. Kenapa cari rezeki yang halal? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cari rezeki halal untuk menjadi sebab nak bagi makan anak minum, anak-anak bini dan sebagainya. Itu perintah Allah. Dan kita nak sedekah, kita niat setiap kali infak kepada keluarga kita, kita niat ikhlas ataupun sedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak bayar zakat dan sebagainya. Macam-macam. Kena ada maksud syariat dalam setiap gerak kerja kita. Walaupun berkait dengan dunia, barulah dia jadi amal ibadah. Kalau kita buat pure untuk dunia, betul-betul, dia kira semayang, puasa, zakat, hak ni hak akhirat. Kerja dia ni tak ada kaitan dengan dunia, tak ada kaitan dengan agama. Maka dia telah merugikan dan mensia-siakan pekerjaan dia.
takut-takut termasuk dalam ayat Allah Ta'ala kata Allah bagi apa dia nak, tapi akhirat nanti dia tak dapat sedikit pun pahala dari Allah, sebaliknya balasannya adalah neraka. Kalau orang kafir memang confirm lah ayat ni dia buat tu bukan kerana Allah. Hak kita bimbang ialah orang Islam yang beriman kepada Allah, tapi bila dalam melakukan sesuatu amalan dia lupa meniatkannya kerana Allah, sebaliknya kerana habuan dunia semata-mata. Ini termasuk dalam bab tauhid kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Fa in qila, dia kata apa? Ada beberapa perbahasan dalam bab yang kita sebut tadi, kalau ngaji nak dapat kerja atau ngaji nak dapat sijil. Okey. Ada golongan beberapa orang. Innahum yadkhuluna fi dhalika idza lam yuridu gharadan syar'iyyan fanaqulu lahum la taqsudu bidzalikal martabatad dunyawiyyah bal ittakhadhu hadhihi syahadat wasilatan lil amali fil huqulin nafi'ati lil khalqi. Dia kata habis tu macam mana bagi para mahasiswa yang masih belajar, yang sudah habis belajar, yang nak sambung belajar, yang bekerja dan sebagainya. Dia kata pada sini, janganlah niatkan kepada dunia semata-mata. Sebaliknya, jadikanlah semua itu hanyalah wasilah. Jalan, wasilah. Untuk kita memberi kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah. Yang mana kita niatkan itu sebahagian daripada perkara yang Allah suruh kita buat. Itu pertama. Jadi memang kita nak jadi doktor apa? Nak tolong orang. Nak jadi arkitek, nak tolong bantu orang. Nak jadi lawyer supaya nak membela kebenaran. Nak jadi pemimpin supaya kita dapat buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nak jadi guru kerana nak ajar anak bangsa jadi orang yang berilmu. Nak jadi apa lagi? Nak tukang masak supaya kita nak masak makanan halal untuk orang. Sebab zaman ni ada macam-macam makanan restoran-restoran tak halal. Kita nak masak halal. Niatlah kerana Allah dalam semua kerja buat kita. Tukang kebun, potong-potong pokok supaya benda ni nampak cantik, orang tengok pun okey. Kemudian tidak ada binatang-binatang berbisa yang boleh memudaratkan orang. Moga-moga adalah orang selamat disebabkan kita dok potong. Tukang sapu, kerana Nabi kata serendah-rendah iman buang sampah di jalanan. Apa jua niat sebagai maksud syariat, dapat pahala. Okey. Yang kedua dia kata, kalau tiba-tiba satu lagi dia kena niat, kalau masuk universiti nak belajar, niatlah kerana aku nak dapat ilmu yang tidak ada di luar daripada universiti. Atau nak mengaji, kata boleh yang ngaji, ada benda-benda ilmu-ilmu yang tak ada di luar. Jadi aku masuk universiti nak belajar ilmu yang tidak ada di luar daripada universiti. Jadi niat tadi menuntut ilmu. Yang ketiga, dia kata in annal insan idza arada bi'amalihi al-husnayain, kalau tiba-tiba dia nak dua-dua juga, ustaz, memang lagi tu dunia pun nak, akhirat pun nak. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab apa Allah Ta'ala sebut ayat kita baca tadi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sebab tu balik-balik isu masalah hati kita. Jadi tauhid ni di hati. Macam mana kita nak jaga dia tu, pulanglah masing-masing. Okey? Tidak ada masalah kata dia. Kalau tiba-tiba orang tu selepas solat minta, ya Allah, murahlah rezeki aku. Ya Allah, ramaikanlah anak aku. Ya Allah, pertemukanlah jodoh aku.
Dia minta benda-benda, tak ada masalah. Selama dia niat, dia minta dengan Allah dan niat kerana Allah tu yang utama. Baik. Panjang dah tu. Kita pergi kepada hadis dalam bab ni. Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhit, ta'isa wantakas, wa idha shika falan taqash, tuba li'abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'atha ra'suhu mughabbaratan qadamahu, in kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqati kana fis saqah, wa in ista'dhana lam yu'dhan lahu, wa in syafa'a lam yushaffa'. Kata Nabi SAW, celakalah hamba dinar dan celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah dan celakalah hamba khamilah. Khamisah dan khamilah adalah pakaian yang dibuat daripada bulu atau sutra yang dengan diberi sulaman dan garis-garis yang menarik dan indah. Maksud ungkapan Rasulullah SAW dengan sabdanya tersebut ialah untuk menunjukkan orang yang sangat bercita-cita dengan keduniaan atau kekayaan duniawi sehingga menjadi hamba harta benda. Mereka itulah orang yang celaka dan sengsara. Nota kaki kita kata apa? Orang yang mana hidup dia memang jadi hamba dunia, celakalah hidup dia. Majikan tu dia anggap lebih pada Tuhan. Ada setengah nak semayang, tinggal semayang pasal bos kata jangan semayang. Ada setengah nak tutup aurat, sanggup tak tutup aurat sebab bos kata jangan tutup aurat. Solat ni dia buat tu kerana apa? Kerana bos, kerana jawatan, takut nanti kena buang kerja. So itu sebahagian daripada dunia. Oi, apa itu lagu mana ustaz? Tak boleh lagu mana, orang Islam kena jadi bos. Tapi masalahnya orang Islam bila jadi bos dia pergi ikut orang lain pula. Tu masalah dia. Lupa pula dia kata. Baik. Jadi Nabi kata celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba baju cantik dan celaka juga hamba khamilah, juga baju yang cantik ni. Jika diberi dia senang, jika tidak diberi dia marah. Apa maksud ni? Dia dapat harta dia nak tu dia okey lah. Kalau tak dapat, dia mengamuk. Sebab agama diinjak-injak tak apa. Tapi tanya harta dia tak dapat, tak boleh. Okay? Jangan. Ada orang dia tak nak bagi guna padang bola untuk buat konsert sebab sayang ke padang bola. Ada orang tak nak bagi buat konsert sebab sayang kepada akhlak dan nilai umat Islam. Dua-dua tak nak bagi. Tapi yang satu niat dia kerana dunia. Yang kedua niat dia kerana Allah. Benda sama je. Dua-dua tak suka. Itu lebih beza tu. Ada orang dia hanya fikir tentang ekonomi. Asal yang penting duit masuk. Biarlah apa pun, duit masuk je. Ni berapa banyak tekad kata boleh jual begini. Pasal dia fikir dunia. Tapi ada orang dia tak fikir, biarlah duit masuk banyak pun. Yang penting dia boleh selamatkan akhlak orang Islam daripada rosak, atau dia boleh elok orang terjebak dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia okey dengan perkara tersebut.
Jadi ada beza antara hamba dunia dengan hamba Allah. Nabi kata celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba qamisah dan celaka hamba khamilah. Itulah orang yang diberi harta, cari harta. Jika diberi harta, dia suka, seronok. Jika tidak diberi, dia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia tetap akan setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garisan belakang, dia tetap akan pergi, dia tetap akan setia berada di garisan belakang itu. Jika dia meminta izin untuk menemui raja dan penguasa, dia tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, dia tidak diterima perantaraannya. Nak sebutnya ni, Allah atau Nabi SAW puji. Mula-mula Nabi cela hamba dunia dan Nabi puji hamba Allah. Sehingga Nabi kata bahagialah seorang hamba yang pecuk kuda dia kerana jihad pada sabilillah, walaupun rambut dia kusuk masai. Rambut ni pasal apa panggil teronyeh. Rambut tak comel lah. Kemudian berdebu kedua kaki. Tengok tegak macam orang fakir. Tapi bila dia berjihad kerana Allah, dia tetap berada di posnya. Nabi sebut ni, orang ada ke orang tak ada ke, dia duduk situ kerana dia buat kerana Allah. Macam kita kerja kan, dia nampak macam kerja lah. Kalau kerja tu kerana Allah, bos ada ke bos tak ada ke, duduk situ je dia. Pasal apa? Dia bukan kerana bos. Betul tak? Ni ada CCTV duk tengok. Tadi keluar ni ada CCTV. Tengok tak ada CCTV. Sini boleh ni keluar. So kalau ikut hadis Nabi ni, Nabi puji orang yang berjuang fi sabilillah, yang tetap di pos jagaan dia walau apa pun berlaku. Kerana dia buat itu kerana Allah. Bila dia berada di pos penjagaan, dia tetap akan setia di pos penjagaan. Dan bila ditugaskan di garisan belakang, dia akan tetap setia berada di garisan belakang itu. Tak gimana, dia tak lari. Bila duduk belakang sekali pun tak lari, tak hilang, tetap juga akan sampai. Pasal apa? Kerana Allah. Padahal Nabi kata ni, orang ni hak Nabi kata bahagia dan beruntung ni, dia ni jika dia minta permisi. Apa permisi? Kalau dia minta keizinan ada sesuatu, Allah tak bagi izin pun kat dia. Bahkan kalau dia minta syafaat, orang tak akan bagi pun syafaat. Rendahnya nilai dia di sisi manusia. Tapi bila dia buat kerana Allah, Nabi puji dia. Berbanding orang kaya, berharta, jutawan yang buat kerana selain Allah, maka orang ni bukan orang yang rugi, bukan orang yang untung, bahkan orang celaka, kata Nabi SAW. Jadi dalam dua keadaan ni, ada hadis, ada Quran yang menyatakan bahawa kita kena buat sesuatu itu kerana Allah, jangan kerana dunia. Kerana bila buat kerana dunia, dia termasuk syirik. Syirik kecil. Syirik kecil. Itu terbatal amalan dia. Kalau dia ni terlibat dengan syirik besar, habis semua sekali. Baik, kandungan bab ini. Pertama, motivasi seorang dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat, malah untuk kepentingan duniawi. Yang semestinya untuk akhirat, malah untuk kepentingan duniawi, termasuk syirik.
dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Jadi kena buat kerana Allah. Yang kedua, tafsir ayat surah Hud kita dah baca tadi. Yang ketiga, seorang Muslim disebut sebagai hamba dinar, dirham, khamilah dan khamisah jika menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan. Yang keempat, tafsir hal tersebut. Jika diberi dia senang, jika dia tidak diberi dia marah. Siapa ni? Hamba dunia. Dia kira dapat okey. Boleh duit dekat senyap. Tutup mulut terus. Selama ni jangan kira gini, betul ni kita berjuang lah, kita begini, Allah macam-macam. Dah dapat jawatan, senyap. Dapat duit, senyap. Selama ni berjuang untuk apa? Bahaya. Minggu lepas saya cerita bab riak tu. Pasal orang orang panggil pergi kempen-kempen politik. Buat memang nak tunjuk kau orang. Memang tunjuk kau orang. Kena tali ni kena tunjuk, tali ni kena tunjuk. Siap nama? Sumbangan fulan bin fulan. Cak lagi besar. Ni ada hadiah oleh fulan bin fulan. Pergi masjid ada nama dia. Kita sembah ada nama dia. Pergi buat nama dia. Kalau kira kaedah yang gini, apa hukum? Lepas tu buat pula kerana nak jawatan. Buat gitu, begini. Betul-betul. Dapat jawatan. Senyap. Tak ada dah. Hak isu-isu selama ni, hak kata pejuang apa semua tu. Senyap. Bahkan boleh jadi dia juga buat seperti mana hak selama ni dia kritik. Pasal apa? Tujuan dia kerana dunia. Allahul Musta'an. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan celakalah ia dan tersungkurlah. Juga mendoakan apabila dia terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Mana celakalah dia dan tersungkurlah apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Marah Nabi. Marah kepada orang yang buat kerana dunia ni. Hamba ta'isan, celakalah hamba dirham, hamba dinar, celakalah hamba baju cantik dan khamilah juga pakaian yang indah. Jika dia diberi, dia senang. Jika tak dapat, dia marah. Dia kira nak. Lalu Nabi kata, celakalah dan tersungkurlah orang jenis lagu ni. Dan kalau sekiranya dia terkena duri, mudah-mudahan dia tak dapat cabut duri tu. Berat doa ni. Marahnya Nabi kepada orang yang menjadikan keutamaan dia adalah dunia. Yang ketujuh, pujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut di dalam hadis. Pujian terhadap mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang tersebut di dalam hadis. Jadi kita ni doalah kepada Allah banyak-banyak agar Allah ni pandu hati kita. Doa. Biarlah Allah Ta'ala tak bagi kepada kita kehabuan yang banyak. Kalau sekiranya Allah tahu hati kita ni tak tahan, biarlah Allah Ta'ala ni jaga hati kita. Kita bimbang, Allah Ta'ala sebut apa? Ni. Sekejap kita ayat ni. Ayat. La baghaw fil ard. Ni. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Surah Asy-Syura ayat 27. Cuba tengok surah 42 ayat 27. Surah Asy-Syura ayat 27. Surah 42 dalam juzuk yang ke-25.
surah ke-42 ayat 27, muka surat Mushaf 486. Allah Ta'ala kata, walau basatallahu rizqa, kalaulah Allah memewahkan rezeki bagi setiap hambanya, la bagau, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi dengan perbuatan-perbuatan liar durjana. Akan tetapi Allah menurunkan rezekinya itu menurut kadar yang tertentu sebagaimana yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui hamba-Nya dengan mendalam dan melihatnya dengan nyata. Lagi melihat dengan nyata. Jadi ayat ni sebut kadang-kadang Allah ni Dia tak bagi sebab Dia tak nak jadi melampau. Kita minta sama, ya Allah aku nak kaya, ya Allah nak kaya. Minta sama. Tak makbul je lagi. Tapi rupa-rupanya tak makbul tu boleh jadi sebab ayat ni. Allah Ta'ala kata kalau jadi dapat, boleh jadi mu tak duduk sini dah. Selama ni duduk semayang, solat 5 waktu di masjid, ada je rupa. Bila dah kaya, takut-takut masjid pun tak nampak. Jadi Allah ni, Dia tahu, Dia Maha mengetahui hamba-hambanya, sehingga Dia kata, Dia bagi rezeki pun ada sikit ada banyak mengikut hikmah yang Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Jadi oleh kerana itu kita jaga agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan istiqamah hati kita di atas nilai keikhlasan, dan Allah jauhkan kita daripada asbab kesyirikan, sama ada syirik besar ataupun syirik kecil, ataupun kita melakukan sesuatu kerana habuan dari habuan dunia. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, bab yang ke-38. Barang siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, bererti dia telah pun mempertuhankan mereka. Faham? Maknanya tak nak tinggi sembah dia. Ayat ni ada satu cerita berkaitan dengan seorang sahabat kata kami tak sembah pun. Kita baca bab ni. Biar boleh 2 bab ni. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taquluna taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ibnu Abbas kata, aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku takut kamu ni kena timpa batu, hujan batu dari langit sebagai azab. Kenapa? Sebab aku kata Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Kamu pula jawab Abu Bakar dan Umar kata. Jadi sekarang ini hukum menjadikan Abu Bakar dan Umar, kalau Abu Bakar kata Abu Bakar kata halal, benda Nabi kata haram, nak ikut Nabi ke nak ikut Abu Bakar? Mesti nak ikut Nabi. Kalau Abu Bakar kata benda ni haram, Nabi kata halal, hukum dia halal ke haram? Halal. Ikut Nabi kata. Jadi Ibnu Abbas kata, aku duk kata kepada pok-pokmu ni, hak Nabi kata, kamu pergi jawab Abu Bakar dan Umar kata. Aku bimbang, kerana ini Allah akan timpakan azab berupa batu yang turun dari langit menimpa kamu. Sebab apa? Sebab Ibnu Abbas faham, tidak boleh kita mendahulukan seseorang pun lebih daripada Allah dan juga Rasul. Sambungan, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku merasa hairan dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis dan kesahihannya, tetapi mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya. Kata Imam Ahmad, aku heran, dia tahu Quran dan hadis tapi tetap juga nak ambil pendapat orang ni. Lepas tu nak tahu mana Quran dan hadis. Okay?
Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, wal falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah ataupun ditimpa seksa yang pedih. Okay. Tahukah kamu apakah pengertian fitnah di sini? Iaitulah syirik. Maka orang-orang yang menyalahi perintah Allah kerana dia takut jatuh kepada syirik. Boleh jadi apabila dia menolak satu sabda Nabi atau terjadi dalam hatinya satu kesesatan sehingga celakalah dia. Maknanya fitnah ni cukup satu boleh membinasakan banyak amalan. Cukup satu, batu je satu je habis. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kata Adi, dia kata, Rasulullah, kami tak sembah pun mereka. Nampak? Allah Ta'ala kata, mereka menjadikan orang alim sebagai sembahan. Jawab Adi bin Abi Hatim, waktu tu dia masuk Islam, zaman dulu kami tak sembah pun mereka. Kenapa Allah Ta'ala kata kami sembah mereka? Jawab Nabi SAW, bukankah mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lalu kalian pun ikut menghalalkannya. Jadi kamu dengar orang ni, tak dengar Allah Ta'ala kata, maka itulah bentuk ibadat kamu kepada mereka. Kena hati-hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dalam bab ni nak taat kepada pemimpin yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, jangan. Karena kita bimbang termasuk dalam kumpulan mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang taat setia kepada mereka, maka mereka termasuk di dalam golongan mereka itu. Kalau kita ni tak setia kepada dia, maknanya kalau dia kata sesuatu pun tidak akan dapat menyanggahi firman Allah. Tak dapat. Mesti. Kalau tiba-tiba dia ikut juga walaupun melanggar, dia telah mengangkat orang ni kedudukannya sama tinggi dan sama level dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam bab halal haram ni jangan main-main. Begitu juga dalam bab syariat, jangan memandai-mandai. Kerana syariat ni tuan dia adalah Allah ni, dan apa yang hukum hakam ni juga tuannya adalah Allah. Kalau dia buat hukum lain, tiba-tiba orang ikut dia, maka dia telah meletakkan dirinya setanding dengan Allah yang merupakan tuan empunya syariat. Di saat itu besarlah murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Adi bin Abi Hatim jelas, dia kata kepada Nabi, kami tak sembah pun pardi-pardi tu. Yang menyebabkan Allah panggil mereka sebagai hamba adalah kerana mereka mentaati seperti mana taat mereka kepada Allah. Dan ini termasuk syirik. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehari dua hari ni kan ada viral isu. Ikut tak isu? Isu yang dulu satu tarekat difatwakan sesat, kemudian lah ni dia kata tak sesat. Dulu dia kata sesat, lah ni dia kata tak sesat. Sesat tu ada sebab. Hak kata tak sesat ni tak tahu sebab apa, cuma nak ubah fatwa aja. Boleh dilakukan selama tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Padahal fatwa selama ni sebab dia bercanggah dah difatwakan sesat tu.
Baik. Poin saya nak sebut je. Bila berlaku kesyirikan ni dalam taat kepada pemimpin, dalam kes kadang-kadang pemimpin negara ataupun pemimpin dari sudut agama, dalam kes yang lebih spesifik pemimpin tarekat dan sebagainya, dia sampai satu tahap dia boleh ubah ketetapan Allah Ta'ala. Nak kata apa? Ada orang, dan saya baca dulu, saya belajar dulu, dia panggil subjek itu turuk wal adyan, tarekat-tarekat dan agama-agama, perbandingan aliran dan agama. Dalam tarekat kita ngaji Sufi ada, Mu'tazilah ada, agama kita ngaji Mu'tazilah tu Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, itu dipanggil firaq. Termasuklah dengan Sufi dan sebagainya, kita ngaji. Kita juga ngaji bab perbandingan agama lain. Hindunya mana, Buddha macam mana, Yahudi macam mana dan sebagainya lah. Dalam cerita bab kumpulan tarekat ni, dia ada yang melampau. Pernah dia kata dalam cerita dia, kalau majlis ilmu, Tok Guru tengok anak murid dia menangis, sedih. Kata apa? Sebab orang yang dia sayang mati. Oh, dia kata aku tak boleh tengok anak murid aku sedih. Dia kata Tok Guru ni pergi kejar malaikat maut. Waktu tu malaikat naik dan langit, dia kejar lagi sampai naik ke langit. Kemudian dia rebut roh daripada tangan malaikat maut, kemudian kembalikan nyawa dia kepada orang yang disayangi oleh anak murid dia. Oh Allah. Kalau percaya orang lagu ni tidak percaya seperti Tuhan, tak syirik ke kalau percaya gitu? Saya sebut bahawa dalam kuliah, orang ngaku Tuhan ni kena tahu dia ada dua pesen. Orang ngaku jadi Tuhan ni dia ada dua pesen, dua sifat, dua jenis. Dua-dua dalam Quran. Dalam Quran ni siapa ngaku jadi Tuhan? Nombor satu Fir'aun. Fir'aun ni ayat keluar daripada mulut dia macam mana? Ana rabbukumul a'la. Jelas, dia memang declare I am the God. I am God, dia kata. Akulah Rabbukumul A'la, the Almighty God. Bahasa pula. Akulah Tuhan yang tertinggi. Fir'aun ngaku Tuhan by word. Seorang lagi siapa? Namrud. Namrud ngaku jadi Tuhan. Tapi wording yang Tuhan guna dalam Quran, dia tak kata seperti mana Fir'aun kata. Dia kata apa? Bila Nabi Ibrahim kata Tuhanku menghidupkan dan mematikan, dia kata apa? Aku boleh menghidupkan dan mematikan. Maknanya yang dia declare bukan nama Tuhan, tapi dia declare sifat kerja Tuhan. Siapa yang buat macam tu, hukum dia serupa Namrud. Okey, hari ni hak difatwakan sesat tu, dulu dia pernah kata langit bumi ni ada wali yang mengawal langit dan bumi. Bukan tu sifat Tuhan. Sesiapa yang declare sifat Tuhan, maka sesungguhnya dia telah mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Walaupun dia tak kata akulah Tuhan, tapi dia declare dia boleh mengawal langit dan bumi, maka seperti dia mengaku Tuhan. Kalau dia boleh kata aku boleh menghidupkan dan matikan, supaya Tok Guru tarekat tadi kata, dia naik ambil rebut mayat, rebut roh daripada malaikat maut, hidupkan balik. Mu Tuhan, kau nak kacak lagu tu ni. Sebab tu jangan hati-hati bab syirik ni. Ada seorang ustaz tu, dia kata kita nak menega, nak bisnes ni, jangan bisnes kosong-kosong, kena pergi jumpa dulu wali-wali kutub. Sebab dia ni jaga ni. Kalau apa tu barang kita terlekat, kau bisnes kita tak jalan, adalah tu tak kena dengan wali kutub. Wali kutub ni Tuhan kau kalau nak cakap lagu tu. Ini benda-benda syirik yang ada dalam masyarakat yang kita tak sedar. Hak ngaku jadi Tuhan ni level ayah pen ya.
Hak yang pen tu dia kata dia ni memiliki kerajaan langit dia. Nah, hak tu berat benar lah tu. Hak ni nah, hak bawah-bawah ni, hak bawah kecek-kecek ni. Hak ngaku dia boleh menghidup, boleh menyembuhkan, ngaku boleh memberi rezeki, ngaku boleh mengawal dunia. Siapa? Dan yang berat lagi, mengaku dia boleh buat syariat. Walaupun Nabi tak ajar, dia boleh buat sebab dia terima daripada Allah direct ataupun dia tahu benda ni boleh buat. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Allah Taala bila cela ahli kitab ni dia tulis kitab dengan tangan dia sendiri, lepas tu dia kata ni Tuhan kata. Dia tokok tambah agama. Allah Taala kata, mu rasa mu ada sekutu, mu ni sekutu bagi Allah ke? Sehingga kamu nak buat syariat yang Allah Taala tak izin. Sebab Tuhan punya syariat ni Allah. Bila mu buat syariat baru, seolah-olah kamu declare satu sifat yang menjadi sifat Allah. Rekod agama baru. Mengatakan ada orang yang boleh mengawal dunia. Wali-wali genama wali. Lepas tu dia pula kata dia ni sultan para wali. Jawab di Dr. Mazhar itu. Dalam musyarak nak bincang tentang nak buat, nak pelepah ke tak belah. Dia tanya, siapa dia lantik dia jadi wali ni? Siapa dia lantik? Cuba bagi tahu. Wali-wali ni memanglah kita akui ada wali Allah. Soalnya siapa lantik nak declare dia ni wali ni? Nabi. Dia tak jumpa Nabi, macam mana Nabi boleh lantik dia? Mimpi. Berat sudah. Jadi sebagai benda-benda macam ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang kita bimbang. Kita takut sangat-sangat kerana apa? Masyarakat fragile. Masyarakat sangat bergantung kepada institusi agama. Dia ikut je. Macam cok halal lah. Kita tak kita tahu, kita tengok halal kita ambil makan. Dalam bab amal ibadat, institusi agama ni berperanan sebagai nak bagi tahu orang hak ni hak Tuhan suruh, hak ni hak Tuhan larang. Tapi kalau tiba-tiba berang Tuhan larang, dia tak logo halal juga. Nayong lah. Semoga Allah Ta'ala jagalah para pemimpin kita, para penguasa kita, para orang yang diberi amanah untuk menjaga masalah umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga kita semua juga daripada terlibat dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Apatah lagi yang terlibat dan terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Wallahu Ta'ala a'lam. Kita berhenti setakat tu bab 38. InsyaAllah kita akan sambung bab yang ke-39. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.